الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata sebenar, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dilimpahi berkat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan bicarakan khutbah bertema meraih ganjaran haji dan korban, harapan dan usaha. Begitu pantas masa berlalu, kita kini sudah berada pada 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari penuh keberkatan dan keutamaan, hingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Bermaksud demi waktu fajar dan malam yang 10. Para ahli tafsir mentafsirkan malam yang 10 itu merujuk kepada 10 hari awal bulan Zulhijjah atau 10 malam akhir bulan Ramadan. Pada 10 hari pertama Zulhijjah, ummah dianjurkan memperbanyakkan amalan-amalan saleh, bersolat sunat, berpuasa sunat, meningkatkan sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan kerja-kerja amal. Bulan Zulhijjah ialah bulan yang telah ditetapkan berlangsungnya fardu haji yang diwajibkan pada ummah yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ibadah korban juga disunatkan untuk dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik dari 11 hingga 13 Zulhijjah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, disebabkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Kerajaan Arab Saudi buat tahun keduanya menetapkan jemaah dari luar Arab Saudi tidak dibenarkan masuk ke Mekah untuk mengerjakan haji. Sementara itu, di dalam negara pula, sebagai langkah kawalan penularan virus COVID-19 dan demi menjaga kemaslahatan umum, ibadah korban turut dihadkan. Berpandukan panduan dari Jabatan Agama Islam Perak, ibadah korban hanya dibenarkan untuk dilakukan di rumah sembelihan Jabatan Perkhidmatan Veteriner, di premis-premis yang dibenarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner, serta di pekarangan masjid dan surau. Bilangan sembelihan dihadkan 9 ekor lembu atau kerbau dan 14 ekor kambing pada hari pertama Aidil Adha. Pada hari kedua, ketiga dan keempat dihadkan kepada 10 ekor lembu atau kerbau dan 16 ekor kambing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar memahami ramai yang kecewa kerana terhalang untuk menunaikan rukun haji pada tahun ini, dan ramai pula yang terkilan kerana tidak dapat melakukan ibadah korban. Adakah kita masih berpeluang mendapatkan pahala menunaikan haji atau pahala melakukan ibadah korban? Ummah jangan terlalu cepat berasa kecewa. Subhanallah, antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah niat yang tulus ikhlas mahu melakukan ibadah akan menghasilkan pahala yang sama dari apa sahaja amalan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan sesuatu kekangan
atau kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Bermaksud, barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berpandukan hadis-hadis dan athar, khatib menyampaikan 10 amalan yang boleh menghasilkan ganjaran pahala yang menyamai fadilat menunaikan haji. Pertama, bertahmid dan bertakbir selepas solat fardu. Kedua, mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Ketiga, solat subuh berjamaah. Kemudian berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Seterusnya melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Keempat, menghadiri solat Jumaat. Kelima, keluar ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Keenam, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Ketujuh, keluar mengerjakan solat hari raya. Kelapan, memenuhi keperluan orang lain. Kesembilan, solat isyak berjamaah. Kesepuluh, melaksanakan segala kewajipan dan memelihara anggota daripada perkara-perkara yang haram. Dalam suasana dunia sedang dilanda pandemik COVID-19, agak sukar untuk kita dapat melaksanakan kesemua 10 amalan tersebut. Namun jangan pula kita meninggalkannya. Berusahalah untuk melakukan sebanyak yang mungkin 10 amalan tersebut. Kaedah menyebut la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Bermaksud, sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kepada Allah kita mohon taufik untuk beramal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.